Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi fadli qari'il Qur'ani. Kelebihan bagi yang membaca Al-Quran. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud at-Tayalisi qala akhbarana Syu'batu wa Hishamun an Qatadata an Zurarata bin Awfa an Sa'd bin Hishamin an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi, yang baca Quran sedangkan dia mahir maksudnya ay hafizul lahu, mahirun bihi ay hafizul lahu, hafal, hafiz Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan ada bersama dengan safarah maksudnya rusul al-kiram yang mulia. Kiram terdekat dengan Allah, mulia. Al-bararah, bararah maksudnya muti, bararah minal bir wa huwa ta'ah, maksudnya bararah muti yang taat. Orang yang hafal Quran, yang mahir baca Quran, dia akan ada bersama Nabi Anbiya yang mulia lagi taat kepada Allah. Walladhi yaqra'uhu qala Hishamun wa huwa syadidun alaihi, dan yang baca Quran keadaan dia wa huwa alaihi syaqqul lahu ataupun wa huwa syadidun alaihi. Qala Hisham kata huwa syadidun alaihi, maksudnya dia nak baca Quran tu masyaqqah, susah bagi dia. Qala Syu'bah kata dalam riwayat dia wa huwa alaihi syaqqun, nak baca Quran tu berat bagi dia, tidak lancar, tidak mahir, gagap begitu. Lahu ajrani, dia peroleh dua pahala maksudnya ajrul qiraah dan ajrul masyaqqah, pahala tilawat satu, pahala satu lagi dia usaha susah payah baca juga Quran tu, atas tu satu pahala. Hadza haditsun hasanun sahihun. Haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Hafs bin Sulaiman an Kathir bin Zazana an Asim bin Dhamrata an Ali bin Abi Talib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fastazharahu ay hafizahu ataupun fastazharahu ay qara'a min al-hifzi. Sesiapa membaca Quran
dia zahirkan Quran, maksudnya dia hafal Quran, baca Quran dengan hafazan dia. Fa'ahilla halalahu, dan i'tiqad dia. Fa'ahilla halalahu ay i'taqada halalan lahu halal. Halal dia i'tiqad halal, haram wa harrama haramahu, menganggap haram dengan hukum haramnya, maksudnya tidak menghalalkan haram dan tidak mengharamkan halal. Betul-betul menerima halal halal, haram haram, ikut amal betul-betul. Adkhalahu Allahu bihil jannah, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dengan sebab keadaan dia begitu tu, masukkan syurga. Masuk syurga maksudnya masuk awal. Wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi. Wa syafa'ahu ay qabila syafa'atahu, Allah Subhanahu wa ta'ala terima syafaat dia bagi 10 orang ahli keluarganya. Kulluhum qad wajabat lahun nar, semua mereka 10 orang tu dah tetap masuk neraka. Itu dengan syafaat daripada ahlul Quran tu akan dilepaskan daripada neraka. Hadza hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi wa laysa lahu isnadun sahihun. Ini hadis gharib, kami tidak menganggap ma'ruf hadis ni kecuali daripada tariq ni, dan tidak mempunyai hadis ni sanad sahih. Hafaz bin Sulaiman Abu Amr Bazaz Kufi yudha'ifu fil hadis, dialah tad'if dalam hadis ni, rawi dhaif. Jadi walaupun hadis tu dhaif, hadis tu berkait dengan kelebihan. Bagi orang yang mahir baca Quran tu ada kelebihan dia boleh syafaat 10 orang masuk neraka. Maksudnya hadis dhaif tu diterima sebab dalam bab fadail, fadail hadis dhaif diterima. Bab ma jaa fi fadlil Qur'ani, bab ini datang dengan kelebihan Al-Quran. Haddatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Husain bin Ali al-Ju'fi qala akhbarana Hamzah az-Zayyat an Abi al-Mukhtar al-Ta'i عن ابن أخي الحارث الأعوري عن الحارث الأعوري قال مررت في المسجد، saya lalu di sisi masjid, فإذا الناس يخوضون في الأحاديث, bila saya lalu kelihatan orang ramai membawa cerita-cerita. Yakhuduna fil ahadis maksudnya abatil minal akhbar, mereka sibuk. Yakhudun maksudnya menyelami, maksudnya mereka bercakap sungguh-sungguh tentang hadis-hadis itu. Ahadis maksudnya ahadisun nas, abatil minal akhbar, hikayat, qisas. Cerita-cerita itu mereka tidak tilawah Quran.
Fadakhaltu ala aliyin faqultu. Kemudian saya masuk di sisi Sayyidina Ali, Harith Al-Awar tu masuk di sisi Sayyidina Ali. Ya, saya kata, ya Amirul Mukminin, ala taran nasa qad khadu fil ahadith, qala au qad fa'aluha. Wahai Amirul Mukminin, adakah tidakkah engkau melihat orang ramai itu menyelami dalam perbualan-perbualan karuk-maruk, atau qad fa'aluha? Qala Sayyidina Ali kata, tanya, sungguhkah mereka lakukan begitu, menyibuk dengan perbualan-perbualan seperti itu? Qultu na'am. Aku jawab kata, ya. Qala ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, memang aku dah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala innaha satakunu fitnatun, ay fitnatun azimah. Tanwin ada di fitnatun tu panggil tanwin lit ta'zim, seperti mana al-haya'u syu'batun minal iman, syu'batun ay syu'batun azimah. Maksudnya tanwin ada di syu'batun tu tanwin lit ta'zim. Begitu di sini pun fitnatun ay fitnatun azimah. Ketahuilah sesungguhnya akan ada fitnah besar. Fitnah besar maksudnya fitnah-fitnah berlaku di kalangan sahabat-sahabat, peperangan-peperangan, dan fitnah Dajjal, dan fitnah Dabbatul Ard, dan lain-lain. Faqultu mal makhraju minha ya Rasulullah. Maka aku kata, yakni Sayyidina Ali tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah makhraj ay tariqul khuruj, jalan keluar tu daripada mana? Apakah jalan nak keluar daripadanya, daripada fitnah? Maksudnya, apakah cara mau lepas daripada fitnah tu? Mal makhraju minha ay ma tariqul khuruj wal khalas min al fitnah. Jalan boleh keluar daripada fitnah, maksudnya mau lepas daripada fitnah-fitnah tu. Macam mana ya Rasulullah? Qala kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwal faslu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, kitabullah maksudnya tariqul khuruj minha tamassuku kitabillah, jalan keluar daripada fitnah itu memegang dengan Al-Quran. Maknanya beramal betul-betul dengan kehendak Al-Quran itu, menghayati Al-Quran. Fihi, dalam Al-Quranul Karim itu nampak kisah-kisah umat dulu daripada kamu. Maksudnya ada ahwal umat lalu, wa khabaru ma ba'dakum, dan juga dalam Al-Quranul Karim ada berita kejadian selepas daripada kamu, yaitu tanda-tanda kiamat dan ahwalul qiyamah. Dan juga dalam Al-Quranul Karim ada lagi wa hukmu ma bainakum, keputusan
di antara kamu. Hakim akan menghukum di antara kamu, antara kufur dan iman, taat dan isyan, dahaka, antara halal dan haram, dan kesemua hukum syarah Islam akan dihukum berdasarkan Al-Quranul Karim. Wa huwal faslu, al-faslu ay al-fasilu bainal haqqi wal batili. Dan ia adalah Al-Quranul Karim itu adalah fasl yang mengasingkan antara kebenaran dan kebatilan. Laisa bil hazli man tarakahu min jabbarin qasamahullahu qasama ahlaka tidak ada bergurau senda ataupun Al-Quran itu adalah bukan sejenis kitab sebagai buku senda gurau, tidak, kesemuanya hak kebenaran. Hazl maksudnya perkataan yang dialih daripada makna yang sebenar, jadikan gurau senda begitu. Jadi hadis ni dipetik daripada ayat Quran, innahu laqaulul fasli wa ma huwa bil hazli. Maknanya semua apa yang Rasulullah SAW bersabda itu menepati dengan Al-Quranul Karim. Man tarakahu min jabbarin, dan sesiapa meninggalkan Al-Quran, maksudnya tidak beriman dan tidak beramal. Min jabbarin, kerana jabr, himaqah, kerana sombong ataupun himaqah, bodoh. Kalau begitu, qasamahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Dan sesiapa mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan dia. Wa huwa hablullah, dan ia Al-Quranul Karim itu hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Matin ay al-qawi, wa huwa zikrul hakim, dan Al-Quran itu mau'izah yang mengandungi hikmah. Wa huwa siratul mustaqim, dan ia Al-Quranul Karim itu lah jalan yang lurus. Huwallazi la tazighu bihil ahwa'u, ia adalah Al-Quran la tazighu ay la tamilu anil haqqi, tidak terpesong daripada kebenaran. Bihi ay biittiba'ihi, bittiba'ihi,
dengan mengikuti Al-Quran itu tidak akan terpesong dari jalan benar al-ahwa oleh hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu tidak mampu terpesongkan pengikut Al-Quran itu. Wala taltabisu bihil al-sinatu, maksudnya la taltabisu ay la tata'assaru, tidak payah nak sebut Al-Quranul Karim al-alsinah, lidah mukminin, walaupun mukmin itu bukan Arab, mudah nak sebut, nak baca ayat-ayat Quran itu tidak menjadi susah. Wala yashba'u minhul ulama'u, wala yashba'u, tidak kenyang, maksudnya tidak jemu ulama dengan Al-Quran itu. Maksudnya ulama sentiasa usaha menggali ilmu daripada Al-Quran, tidak jemu, tidak sampai ke tahap boleh merangkumi semua ilmu itu. Sentiasa mereka usaha untuk memahami secara mendalam dengan Al-Quranul Karim itu. Tidak kenyang ulama ni, maksudnya orang tak kenyang, lapar, selalu duk cari makanan, nak makan semacam begitulah ulama dengan Quran ni. Tak puas-puas, sentiasa duk kaji, duk belajar, duk cari maksud mendalam. Wala yakhluqu an kasratir raddi, wala yakhluqu, maksudnya tidak menjadi seolah-olah jemu. Maksudnya yakhluqu ay, maksud di sini min khalqis thawbi idza bala, pakaian lama, gitu. Jadi tidak, ataupun boleh terjemah tidak usang an kasratir raddi, daripada banyak berulang-ulang. Maksudnya kelazatan baca Quran tidak akan hilang walaupun berulang-ulang baca dah khatam, nak baca lagi, khatam pula, baca pula, begitulah. Lazat Quran itu tidak menjadi usang. Wala tanqadi ajaibuhu, dan ajaibnya, garaib yang menghairankan dalam Al-Quranul Karim itu tidak menyudahi. Maksudnya tidak sudah ajaib yang ada dalam Al-Quranul Karim itu. Huwa allazi lam tantahil jinnu id sami'athu, yaitu maksud tidak terhenti ajaibnya, yaitu yang
tidak henti-hentinya oleh jin apabila mendengar Al-Quranul Karim itu, sampailah qalu, mereka kata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami kumpulan jin dah dengar Quran begitu ajib, yahdi ila rusydi, Quran itu memberi petunjuk orang ramai kepada jalan yang benar. Rushd ay tariqul had, ila rushdi ay ila tariqil haqqi. Fa amanna bihi, maka kami juga golongan jin juga beriman dengan Al-Quranul Karim itu. Man qala bihi sadaqa, man qala bihi ay man akhbara bihi, orang yang menyampaikan berita melalui Al-Quranul Karim, sadaqa ay sadaqa fi khabarihi, beritanya betul. Faman amila bihi ujira, dan orang beramal dengan Al-Quranul Karim diberi ganjaran. Ujira ay usiba fi amalihi ajran azima. Sebab apa? Bagi begitu besar ganjaran-ganjaran, sebab Al-Quranul Karim sentiasa memberi galakan kepada akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal salih dan adab-adab, tata tertib yang indah. Jadi semuanya indah belaka, atas itulah akan diberi ganjaran kepada orang yang beramal dengan Al-Quranul Karim itu. Waman hakama bihi adala, dan sesiapa menghukum dengan Al-Quranul Karim itu, adalah dianggap dia itu adil. Waman da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim, dan sesiapa mengajak kepadanya, kepada Al-Quran, diberi hidayat, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Khudha ilaika, hendaklah engkau ambil ia maksudnya maksud hadhil kalimat at-tayyibati wahfazha. Khudha maksudnya wahfazha ya a'war. Yang tanya ni, yang riwayat ni siapa? Harith Al-Awwal. Itulah apa nama Sayyidina Ali kata, bila tanya dia bagi tahu semua tu, akhirnya kata khudha ihfaz hadhil kalimatit tayyibat. Apa-apa yang dia dah sebut banyak kalimah-kalimah, kataan-kataan tu, ingatlah wahai awal. Hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadith Hamzah az-Zayyati wa isnaduhu majhulun wa fi hadith al-Harith maqalun. Sanadnya majhul, dalam hadis Harith ni maqal, perbincangan pertikaian, maksudnya menuju ke arah hadis dhaif juga. Imam Tirmizi masuk hadis dhaif, hadis daripada rawi majhul. Kalau tidak masuk semua tu, Sunan Tirmizi akan jadi jami' seperti Jami' Bukhari.
Tapi ulama dulu tak berubuk nama, tak mau glamour, kitab tak jadi jamin, tak tinggi darjat pun tak apa. Yang penting mereka ajarkan perkara-perkara yang penting bagi umat. Dalam kitab-kitab lain dah ada pelbagai kelebihan. Bukhari dah ada ijtihad hukum, Imam Muslim dah himpun sanad-sanad sahih bagi satu-satu hadis. Imam Abu Dawud himpun hadis-hadis jadi dalil bagi imam-imam mujtahid. Imam Nasai pula bayanul illah dalam kitab dia. Imam Tirmizi nampak satu lagi nak tulis pak jenis perlu bagi hadis dah ada. Tugas aku ni bayanul mazahib. Itu Imam Tirmizi susun. Sunan Tirmizi itu bila nyatakan mazhab dalam mazhab ni di sisi imam-imam mujtahidin ni ada. Terkadang imam tu amal juga dengan hadis dhaif tu, sebab ada kaedah-kaedah hadis dhaifnya boleh amal tu. Jadi Imam Tirmizi masukkan hadis-hadis walaupun ada sesetengah a'immah kata hadis tu dhaif. Hadis tu pernah dah jadi dalil bagi imam mazhab tu. Imam Tirmizi tulis tadi hadis dhaif, ini hadis rawi majhul pula. Dalam sanad tu ada rawi majhul ada dua, majhulul ain dan majhulul hal. Majhulul ain ni tidak diketahui diri rawi itu. Contohnya haddatsana rajulun, begitu, rajul seorang lelaki meriwayatkan kami. Siapa lelaki itu? Tahu, diri rawi itu tidak diketahui. Itu majhulul ain. Majhulul hal ni diri rawi tahu, tapi sifat bagi rawi itu tidak diketahui. Itu rawi majhulul hal. Majhulul hal pula ada dua di sisi muhaddisin. Majhulul hal zahiran wa batinan. Pertama, majhulul hal zahiran wa batinan. Yang kedua, majhulul hal batinan la zahiran. Berapa jenis? Dua jenis. Majhulul hal batinan wa zahiran, maksudnya tidak diketahui hal keadaan rawi luaran dan dalaman. Tak ketahui luaran maksudnya tidak dapat tahu rawi itu ada tak menjaga diri, mengelak diri daripada melakukan dosa-dosa besar, dosa kecil, itu tidak dapat tahu. Itu majhulul hal zahiran. Majhulul hal batinan ni dalaman dia, fisk, kefasikan, tidak dapat tahu dia ni mengelak diri ataupun tidak daripada kefasikan. Itu rawi majhulul hal zahiran wa batinan. Yang satu lagi majhulul hal batinan, dalaman tidak tahu. Dan zahiran, bukan zahir maksudnya luaran dapat tahu. Rawi ini ada tak mengelak diri daripada kefasikan, tidak tahu, tapi kompomnya dia ni mengelak diri daripada dosa besar dan juga dosa kecil. Itu dapat tahu.
itu dinamakan rawi majhulul hal batinan la zahiran. Baik, muhaddisin kira macam mana riwayat daripada rawi majhul, dua jenis tu, rawi majhulul ain dan juga riwayat daripada rawi majhulul hal zahiran wa batinan, dua-dua keadaan tidak tahu. Jadi riwayat daripada mereka tidak diterima di sisi muhaddisin. Riwayat daripada rawi majhulul hal batinan la zahiran tu diterima di sisi muhaddisin. Dan di sisi Imam Abu Hanifah ada syarat nak terima tu. Terima tapi ada syarat. Syaratnya rawi majhulul hal batinan la zahiran tadi dalam istilah muhaddisin dinamakan mastur. Rawi mastur, riwayat daripada rawi mastur tu nak terima di sisi Imam Abu Hanifah, syaratnya rawi-rawi itu mesti daripada rawi hidup semasa dalam masa khairul qurun. Maksudnya rawi-rawi itu hidup dalam lingkungan 300 Hijriah. Kalau selepas daripada itu rawi majhul tu di sisi Imam Abu Hanifah tidak diterima. Jadi kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi ada hadis kita baca, Imam Tirmizi sebut ni dhaif kan. Qala Abu Isa hadza hadithun dhaifun inda ahli hadis. Hadis ni dalam sanad ni ada majhul. Dia bagi tahu terang-terang, dalam kitab dia ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Walaupun begitu, ulama wujud kemudian daripada Imam Tirmizi semua mengaku hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi ni semuanya diamal di sisi fuqaha mujtahidin dan ulama sebelum lagi Imam Tirmizi itu. Hanya dua hadis tidak diamal, dan ulama sebelum Imam Tirmizi pun ulama di kalangan sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i diamal hadis-hadis dalam yang diisi dalam Sunan Tirmizi itu. Dan semasa Imam Tirmizi selesai susun kitab Sunan Tirmizi itu, bukan kata dia dah susun dah impun jadi buku pakai lepas begitu, tidak. Dia bawa kitab dia berjalan jumpa syuyukh di banyak negara, bagi tengok, bagi semak. Semua syuyukh tahsin, kata indah, baik kitab ni akan manfaat umat. Dan Imam Bukhari tulis Sunan Tirmizi di bawah jagaan Imam Bukhari sendiri. Apa lagi masalah? Imam Bukhari tak timbul masalah dengan Sunan Tirmizi. Kita nak kritik pula, nak tunjuk pandai lebih pada Imam Bukhari. Situ dah. Imam Bukhari bantu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi tanya, ni rawi ni macam mana, sanad hadis ni macam mana? Imam Bukhari jawab. Imam Bukhari tidak kata, wahai Abu Isa, anak murid aku, kenapa kau dah sibuk nak susun kitab kau dicampur dengan hadis dhaif lah, rawi majhul lah, buat apa kau ni? Patut Imam Bukhari nasihat dulu Imam Tirmizi itu. Kitab Bukhari aku dah ada, mau buat apa kitabmu tu? Orang sekarang kata apa? Sahih Bukhari ada cukup, lain tak perlu. Patut Imam Bukhari bagi tahu gitu dulu. Tapi Imam Bukhari cidik. Kita ni lawan dia lah. Tak cidik ni cakap cara tak cidik. Imam Bukhari bantu wujud kitab Sunan Tirmizi. Jadi kita kena faham semua keadaan tu. Senang bagi kita amal Quran hadis tu. Ya.
Rawi majhul tu rawi hidup dalam lingkungan 300 Hijriah, baru terima riwayat daripada rawi majhul tu. Majhul mana? Majhulul hal, batinan la zahiran tu. Yang imam lain tidak ada syarat, tanpa syarat menerima, boleh amal. Ada dalam sanad Tirmizi, haddatsana rajulun anis Sauriyyi, lelaki itu, rawi itu riwayat daripada Sufyan Sauri, tapi nama tidak diketahui. Tapi rawi itu, bila Imam Tirmizi dah ambil sanad itu, ulama kata memang rawi itu di sisi Imam Tirmizi dianggap boleh ambil riwayat daripada dia. Jadi rawi majhul hal, batinan la zahiran, daripada golongan itu. Begitu juga hadis-hadis Imam Tirmizi sendiri kata dhaif, maknanya walaupun hadis itu dhaif, Imam Tirmizinya tahu masih ada lagi sanad lain bagi hadis itu, kira-kira akhirnya hadis itu akan naik darjat hasan li ghairihi. Sebab tu kadang Imam Tirmizi sebut hadis ni hasan, kemudian dia bawa rawi itu ada masalah tu, masalah ni rawi majhulah. Maknanya sanad asalnya dhaif, kemudian ada sokongan tarik lain menaikkan darjat hadis itu kepada hasan. Begitulah cara kiraan Imam Tirmizi terhadap sanad hadis dan rawi-rawi hadis itu. Sekian ini dulu lah.